Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Jadi bab kita ni perbincangan tentang hukum qisas lagi. Okey, hari ni kita tentang hukuman selain pembunuhan yang mesti bayar diat ni. Hukuman selain pembunuhan yang mesti bayar diat. Okey, jika tindak kejahatan pertindakan kejahatan selain pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja atau tidak memenuhi salah satu syarat yang menghustikan qisas atau kedua belah pihak yang bertikai mahu berdamai dan korban si hak kena penyakit tu lah mahu memaafkan pelaku, maka hukum qisas dalam kes tersebut di atas menjadi gugur. Sedangkan pelaku wajib bayar diat sesuai dengan tuntutan keadaan. Wajib bayar diat lah. Ulama fiqh sepakat bahawa tiap organ yang diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa pasangan melainkan hanya satu sahaja dalam tubuh. Misalnya lidah, hidung, tulai selbi, zakar dan lainnya, mesti dikenakan diat yang sempurna jika rosaknya. Sebab merosak organ ini sama saja dengan menghilangkan fungsi dari organ tersebut, dan ini sama saja dengan menghilangkan nyawa. Hampir-hampir serupa dengan hilang nyawa, kata-kata. Sedangkan terkait organ yang diciptakan secara berpasangan seperti tangan, kaki, mata, telinga, bibir, testis, payudara, punggung dan lain-lain, ada dua buah punggung. Maka merosakkan keduanya mengharuskan pembayaran diat penuh. Sedangkan jika hanya merosak salah satunya, pelaku wajib membayar separuh diat. Hal ini didasar kepada sebuah riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW menulis surat kepada Amr bin Hazam berbunyi, "Fil 'ainaini adyah, wa fi ihdahuma nisfu adyah, wa fil yadaini adyah, wa fi ihdahuma nisfu adyah." Kejahatan kepada dua mata dikenai diat sempurna. Sedangkan jika salah satunya, maka dikenai separuh diat saja. Kejahatan terhadap dua tangan juga dikenai diat sempurna. Sedangkan jika salah satunya saja, maka dikenai separuh diat saja. Hadis mursal. Yang terhadap status ini akan disebutkan pada tempatnya nanti. Okay, kadar sedikit sebanyaknya diat ini dan hal-hal yang berhubungan dengannya akan dijelaskan lebih lanjut pada bab diat nantilah. Okay, hukum kejahatan, hukuman kejahatan terhadap janin. Kejahatan ini terjadi ketika seorang memukul wanita yang sedang hamil tepat kena perutnya, sehingga menyebabkan kematian janinnya. Dan hal ini tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama fiqh bahawa perbuatan tersebut mewajibkan al-ghurrah. Jadi membayar 1/20 diat. 1/20 diat. Pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini berserta dalilnya akan dibahas lebih rinci dalam bab diat nantinya. Hal-hal yang dapat membuktikan hukum pidana kejahatan. Jumhur ulama menegaskan bahawa hukuman kejahatan boleh ditetapkan pada pelakunya dengan salah satu di antara tiga cara berikut. Pertama, pengakuan pelaku. Menurut istilah pengakuan, yakni al-iqrar adalah pemberitahuan tentang satu hak atau pengakuan yang tentang hal tersebut. Penetapan kejahatan dengan dasar pengakuan pelaku telah dijelaskan oleh Al-Quran, hadis dan ijma' sebagaimana berikut. Firman Allah Ta'ala, "Wa iz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri." Qalu aqrarna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah Ta'ala firman, "Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu?" Mereka menjawab, "Kami setuju." Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 21. Jadi gitulah, manusia ni bersetuju dengan perjanjian, jadi dia mengaku dah. Nak ambil poinnya pengaku dah. Kaedah yang mengaku tu satu kaedah dalam persahabatan hukum lah. Firman Allah Ta'ala lagi, "Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna."
Jadi tak ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari selbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Tubi anak cucu Adam ni kepada tulang selbi Nabi Adam. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Masa tu roh lagi. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Surah Araf, surah 7 ayat 172. Jadi, mengaku dah roh-roh ni, kita semua sekali, anak cucu Adam ni, mengaku bahawa Allah SWT itu Tuhan dah. Oleh sebab itu, fitrah manusia ni berasa memerlukan kepada Tuhan dah. Berasa dah. Oleh sebab itu, aktif taman apa, dia berasa atas tak duduk dah. Tahu. Kebanyakan manusia ni, pertama dia ada agama lah, dia percaya ada kuasa dah. Ada super power. Jadi begitulah. Keadanya mengaku juga dah. Yang ketiga dah, dalil ketiga. Hadis riwayat Wa'il bin Hujr, dia berkata, aku tengah duduk bersama Nabi SAW dan tiba-tiba seorang lelaki datang sambil menyeret lelaki lain dengan pengikat pelana kuda. Lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, orang ini telah membunuh saudaraku. Rasulullah SAW menanyai lelaki yang dituduh tersebut. Aqatal tahu, benarkah kamu telah membunuhnya? Lelaki yang melapor itu mencela, jika dia tidak mengaku, maka aku akan menghadirkan saksi yang memberatkannya. Maka pelaku pun menjawab, ya, aku telah membunuhnya. Rasulullah SAW bertanya lagi, kaifa qatal tahu, bagaimana kamu membunuhnya? Ia menjawab, aku dan dia sedang mengumpulkan kayu bakar, lalu dia mengejekku hingga membuatku marah. Maka aku pukul dia dengan kapak tepat pada jambu rambutnya hingga meninggal seketika. Rasulullah SAW bertanya lagi, hal laka min syai'in tuaddihi an nafsika? Adakah kamu punya sesuatu yang boleh kamu bayarkan untuk menebus dirimu? Ia menjawab, saya tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian dan kapakku ini saja. Beliau bertanya lagi, fatara qaumaka yashtarunaka? Menurutmu, apakah kaummu mahu membelimu, menebusmu? Ia menjawab, aku ini orang yang lebih rendah di mata kaumku daripada harga tebusan tersebut. Akhir Rasulullah melemparkan tali pengikat pelana itu kepada lelaki pertama yang mengadukan seraya bersabda, dunaka sahibaka, buah-buahlah sahabatmu ini. Hadis sahih dari Muslim dan Nasa'i. Berdasarkan hadis ini dapat diambil dalil bahawa qisas boleh ditetapkan pada pelaku kejahatan berdasarkan pengakuannya. Asy-Syaukani mengatakan ini adalah ketetapan yang tidak saya lihat adanya perbezaan pendapat di dalamnya. Jika pengakuan tersebut benar dan terbebas dari hal-hal yang boleh menghalanginya atau membatalkan keabsahannya. Jadi mabuk ke apa masa mengaku tu lah. Secara asalnya dalam keadaan sihat akal dia, maka dia terima pengakuan dia dah. Nalul atar darul hadis. Okey, yang kedua dah. Kaedah kedua pensabitan hukum ialah kesaksian. Kesaksian inilah cara yang paling lazim digunakan untuk menetapkan atau membuktikan tindakan kejahatan. Jadi kebanyakan hukum pidana kejahatan tidak juga ditetapkan dengan cara ini. Penetapan kejahatan berdasarkan kesaksian telah ditunjukkan oleh beberapa hadis. Di antaranya, pertama, hadis riwayat Nafi' bin Khadish. Ia berkata, seorang lelaki dari kalangan Ansar ditemukan terbunuh di Khaybar. Ahli warisnya pun bertolak menghadap Nabi SAW lalu melaporkan hal tersebut kepada beliau. Beliau bertanya, lakum syahidani yashhadani ala qatli sahibikum? Kalian memiliki dua orang saksikah yang menyaksikan pembunuhan teman kalian? Mereka menjawab, Rasulullah, di sana tidak ada seorang pun dari kaum muslimin, melainkan hanya beberapa orang Yahudi yang mungkin dapat melakukan kelancangan yang lebih besar dalam hal ini. Kuasa kapur Khaybar, kuasa kapur Yahudi. Tak ada orang Islam dah. Beliau bersabda, fakhtaru minhum khamsina fastahlafuhum. Pilihlah 50 orang di antara mereka dan suruhlah mereka bersumpah. Suruh 50 orang. Orang kapur tu lah, orang Islam tu, kapur tu sumpah bahawa kena bunuh di kapur orang Yahudi lah. Akhirnya Nabi SAW memberikan dardiaknya dari kantung beliau sendiri. Jadi orang numpung sumpah juga. Bakal bagi sumpah kat. Tak ada orang mengaku bersalah. Bertanggungjawab. Kaji je lebih bajar dah. Hadis Abu Daud 4,504. Jadi sekarang ni, kalau tak sesat, tak ada bukti, kaji dah bertanggungjawab ni. Kaji kena bayar pampasai. Nak suruh senyap keluarga si mati tak beri. Jadi perbalahan kaum. Jangan nak biar melegek gitu dah. Tu keadaan dia dah. Tambah-tambah lah orang tu kerja di bawah jabatan kerajaan lagi lah. Sepatutnya kerajaan bertanggungjawab dah. Patut jumpa pembunuh dah. Yang keempat, hadis riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya, bahawa anak lelaki Muhayyishah yang terkecil ditemukan tewas di gerbang Khaybar. Jadi mati dekat
pitu pagar kita Khaybar lah, dak kapur Khaybar. Rasulullah SAW bersabda, "Aqim syahidaini 'ala man qatlahu adfa'uhu ilaikum bi rummatih." Hadirkanlah 2 orang saksi atas orang yang membunuhnya, maka aku akan menyerahkannya pada kalian segalanya. Jadi suruhlah waktu bunuh balas ni. Kalau lah ada bukti ya. Ada saksi lah. Rujuk al-Bukhari ni. Hadis Hasan hadis Nasa'i ni. Dari kedua buah hadis ini boleh diambil dalil bahawasanya pembunuhan boleh ditetapkan dengan adanya kesaksian 2 orang saksinya. Di sini timbul pertanyaan, apakah kesaksian 2 orang perempuan bersama seorang lelaki boleh diterima dalam kes kejahatan ini? Kebanyakan ulama berpendapat bahawa dalam kes kejahatan yang mengharuskan kisos, kesaksian perempuan tidak boleh terima. Sebab kisos berhubungan dengan penumpahan darah sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Sehingga diperlukan kehati-hatian dengan disyaratkan adanya 2 orang saksi yang adil sebagaimana dalam kes penetapan hudud. Habis so cara dia. Kaedah kedua, pensabitan hukum. Sama ada hukum kisah bunuh bala ataupun kisah lain kat tangan ke luka ke apa pun. Kena ada 2 orang saksi ni. Kaedah 3 dah, pensabitan hukuman nak sabit kisah ni. Kejahatan ni hukumnya dia iaitu qasamah, sumpah dah. Ini adalah cara ketiga yang untuk menetapkan suatu tindakan hukum kejahatan dah. Khususnya hukuman kejahatan, khususnya pembunuhan terhadap pendakwa. Tambah lagi dalam bunuh ni. Definisi qasamah, Mukhtar Sihah lihat Mughni dan At-Tashri' Al-Jina'i. Definisi qasamah, sumpah dah. Qasamah atau sumpah menurut pengertian bahasa adalah bentuk masdar dari kata aqsama, qasaman, qasamatan, bermakna dengan kata halafa, halfan, sumpah. Sumpah dengan sumpah dah. Sedangkan dalam istilah ulama fiqh, qasamah adalah sumpah berulang-ulang dalam tuduhan pembunuhan yang diucapkan oleh ahli waris wali korban pembunuhan guna menetapkan dakwaan pembunuhan kepada pelaku atau diucapkan oleh tertuduh untuk menepis tuduhan pembunuhan tersebut dari dirinya. Jadi dia pertama tuduhan sumpah ni. Macam ni lah kes li'an lah. Li'an tu 5 kali lah kita tepak capa 1 dah. Ni tak silap hanya 50. Nanti kita bicara berapa orang dah. Jadi kena tuduh dulu, penuduh. Lepas tu penafi kena ada dah. Kalau hak ni sumpah nafi, hak tu sumpah tuduh, hak ni sumpah nafi. Pada waktu itulah baru KJA kena ambil alih lah, bertanggungjawab KJA tak selesai masalah dah. Jadi dia kena bayar kata rugi, KJA bayar kata rugi lah. Okey. Jadi gitulah tak. Penuduh dan yang tertuduh dah. Yang B, pensyariatan qasamah dah. Sejak zaman jahiliyah, sumpah sudah digunakan sebagai salah satu cara menetapkan suatu tindakan hukum kejahatan. Kemudian Islam datang dan menetapkan penggunaannya dengan tujuan yang serupa dah. Diriwayatkan dari seorang lelaki dari kalangan Ansar bahawasanya Nabi SAW mengakui sumpah sebagaimana berlaku pada masa jahiliyah. Hadis sahih hadis Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad. Diriwayatkan juga dari Sahal bin Abi Hasmah bahawa Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah pergi menuju Khaybar kerana sesuatu menimpa mereka. Muhayyishah pulang dan memberitahukan bahawa Abdullah bin Sahal telah dibunuh dan jasadnya dilemparkan ke mata air atau padang pasir. Ia datangi orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Demi Allah, kalian telah membunuhnya." Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Badi tak mengakulah, badi tak mengaku. Muhayyishah pulang lagi menemui kaumnya dan menceritakan hal tersebut kepada mereka. Kemudian mereka bersama-sama dengan saudaranya Muhayyishah yang lebih tua darinya disertai Abdul Rahman bin Sahal. Muhayyishah pergi menghadap Nabi SAW sebagai jurubicara kerana dialah yang waktu itu berada di Khaybar bersama si mati dan korban. Rasulullah SAW bertanya pada Muhayyishah yang lebih tua. Akhirnya Muhayyishah berbicara. Kemudian Muhayyishah melanjutkan. Nabi SAW bersabda, "Imma ayyadu sahibakum wa imma ayyuzanu biharbin." Kalian terima diat sahabat kalian atau mereka Yahudi diberitahu tentang perang dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW lantas mengirim surat kepada orang Yahudi. Mereka membalas, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Rasulullah SAW akhirnya berkata kepada Muhayyishah dan Abdul Rahman, "Atahlifuna wa tastahiquna dama sahibukum?" Apakah kalian bersedia bersumpah dan berhak atas darah sahabat kalian? Mereka menjawab, "Tidak."
Beliau berkata, afatahlifu lakum yahud, akankah orang Yahudi yang bersumpah untuk kalian? Mereka menjawab, tapi mereka bukan orang Islam. Rasulullah SAW akhirnya memberikan diat dari wang beliau sendiri. Wang itulah, harta kajak yang ada. Rasulullah SAW mengirim 100 unta hingga masuk rumah-rumah mereka. Saya bercerita seekor unta merah di antaranya telah menendangku, dia kata dah. Hadis sahih hadis Bukhari dan Muslim dengan lafaz hadisnya. Dalam riwayat lain diredaksikan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Tubri'ukum yahudu bi khamsina yahnifuna annahum lam yaqtuluh wa lam ya'lamu qatilan." 50 orang Yahudi bersumpah kepada kalian bahawa mereka tidak membunuhnya dan dia tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Jadi orang Yahudi pun bersumpah, tak tahu dah. Mereka menjawab, bagaimana kita dapat menerima sumpah kaum musyrik? Beliau bertanya, "Fayuqsim minkum khamsuna annahum qataluhu?" Maukah 50 orang di antara kalian bersumpah bahawa mereka telah membunuhnya? Orang Yahudi sumpah dah dah. Jadi, mereka bertanya, bagaimana kami bersumpah sementara kami tidaklah melihatnya dah? Akhirnya Rasulullah SAW memberikan dia untuk korban dari kantung beliau sendiri, hingga seekor unta di antaranya menendangku. Satu ekor unta dah. Hadis sahih dari Bukhari, Muslim, An-Nasai dan Abu Dawud. Jumhur ulama fiqah di antaranya para sahabat tabi'in, para imam mazhab dan kalangan mazhab zahiri menyatakan legaliti sumpah berdasarkan dalil atas. Di atas maupun dalil-dalilnya memang Nabi sendiri mengakui lah dah. Mereka menyatakan bahawa qisas atau diat boleh ditetapkan berdasarkan sumpah jika dakwaan tidak disertai buktinya, selama syarat-syaratnya terpenuhi. Sementara itu ada sekelompok ulama salaf di antaranya Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah riwayat darinya menyatakan bahawa sumpah tidak boleh digunakan dalam kes pembunuhan. Umar bin Abdul Aziz kata boleh, kerana hal tersebut menurut mereka bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang telah disepakati bersama. Di antaranya dalil yang menjelaskan hendaknya seorang tidak bersumpah kecuali untuk sesuatu yang dia ketahui secara pasti atau yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Di sini ahli waris wali korban tidak boleh bersumpah kerana mereka tidaklah menyaksikan kejadian tersebut. Para ulama tersebut berdalil dengan hadis riwayat Ibn Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'an nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yamina 'alal mudda'a 'alaih." Kalau saja manusia diberikan kebebasan dengan dakwaan mereka, tentu saja satu kaum akan mengklaim darah orang lain dan harta mereka, akan tapi sumpah diberikan sebagai hak bagi yang tertuduh. Jadi orang tertuduh tu sumpah dulu ya. Hadis sahih dari Bukhari, Muslim dan lainnya. Para ulama tersebut mengatakan tidak ada ketentuan hukum sumpah dalam hadis-hadis di atas, akan tapi sumpah termasuk ketentuan hukum yang sudah berlaku di kalangan orang-orang jahiliyah dahulu. Ada kata tidak terbawa ke zaman Islam dah. Lalu Nabi SAW mencuba meredakan emosi orang itu guna menunjukkan kebatilannya sahaja. Bukanlah Nabi tidak tentukan dengan kaedah sumpah, tapi Nabi hanya untuk meredakan perkauman balahnya. Dalam hal ini Asy-Syaukani menyanggah bahawa qasamah sumpah tersebut salah satu prinsip dasar syariat yang berdiri sendiri kerana adanya dalil yang menjelaskan tentang sumpah tersebut, sehingga boleh digunakan untuk mengkhususkan pengertian dalil yang masih umum. Sumpah juga mengandungi upaya untuk menjaga hak hidup seseorang dan menghukum orang yang berbuat zalim. Oleh kerananya tidak sepantasnya meninggalkan sunnah yang bersifat khusus kerana adanya sunnah yang bersifat umum. Tidak adanya hukum dalam riwayat hadis riwayat Sahal bin Abi Hasmah di atas bukanlah menunjukkan tidak adanya hukum secara mutlak. Rasulullah SAW pernah menawarkan sumpah kepada dua belah pihak yang bertikai. Imma ayyadu sahibakum wa imma ayyudhanu biharbin. Kalian terimalah diat sahabat kalian atau mereka Yahudi diberitahu tentang perang dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau jelas tidak akan menawarkan sesuatu kecuali yang benar-benar disyariatkan. Jadi, masyarakat ini soal bela ada lah. Adapun orang yang mengatakan bahawa Nabi SAW menyabdakan hal tersebut untuk meredakan emosi orang-orang bertikai sahaja dan menempatkan mereka pada hukum orang jahiliyah, maka ini jelas merupakan pernyataan yang tidak tepat. Bagaimana mungkin hal itu terjadi sementara dalam hadis riwayat Abu Salamah yang telah disebutkan di atas, Nabi SAW menetapkan sumpah sebagaimana berlaku pada masa jahiliyah. Dalam Autar Darul Hadis lihat Al-Muhalla karya Ibn Hazm, dan sesudahnya ada pembahasan yang sangat bagus. Jadi dan Nabi telah iktiraf, walaupun kita kata dia zaman jahiliyah lagi, maka dia terimalah nak zaman jahiliyah tidak 100% dia bertentangan dengan syariat kan. Kalau Nabi iktiraf dia terima, kalau Nabi tukar baru kita tukar dah. Kaedah dia nak. Dah.
Macam perkahwinan kau apa banyak lagi dah unsur-unsur zaman jahiliah tu diterima balik. Kecuali nikah mu'tiri ke apa lah dah. Jadi ada perkara-perkara yang telah dibatalkan, ada perkara yang teruskan saja dah. Gitulah pendapat ni kata terima dia. Sumpah ni boleh pakai. Kalau tak tahu, buktilah tidak ada saksi dah. Okay, syarat-syarat qasamah dah. Jadi syarat sumpah ni dah. Pertama, klaim pembunuhan. Secara konsensus, secara kesepakatan, qasamah sumpah tidak berlaku pada selain kes pembunuhan saja dah. Di samping adanya klaim pembunuhan, korban mestilah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia secara meyakinkan tanpa menyisakan keraguan lagi dah. Betul-betul matilah dah. Kalau tak jumpa mayat, tak boleh lah lagi dah. Yang kedua, terdakwa sudah jelas. Jika dakwaan diarahkan pada penduduk satu tempat atau seorang yang belum jelas identitinya, maka menurut jumhur ulama tidak wajib diberlakukan sumpah. Jadi kena jelas lah. Dakwaan itu kena jelas. Kalau tak jelas dakwaan pada kapu mana, tak ada sumpah lagi dah. Rujuk Ibn Abidin Nihatul Muhtaj Al-Kharashi Mughni dengan Syarhul Kabir. Yang ketiga, adanya indikasi, adanya petunjuk dah. Dan maksudnya bukti pendukung yang boleh membuatkan tuduhan dah dan menetapkan kebenaran tuduhan pendakwa dah. Misalnya ada permusuhan sebelumnya antara pelaku dan korban. Maksudnya adalah bekas balah dah. Atau ada sekelompok orang yang berkumpul di sebuah rumah, kemudian mereka berpisah meninggalkan korbannya. Ada bukti. Atau ada seorang yang terpercaya menyaksikan bahawa fulan yang membunuh korban. Atau ada sekelompok wanita ataupun budak yang terlihat sekiranya pengakuan mereka boleh dibenarkan bahawa fulan telah membunuh korbannya. Indikasi ini menurut jumhur antara lain Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ibn Munzir boleh menjadi syarat untuk diberlakukannya sumpah. Mereka berdalil dengan dalil berikut. Al-Badai, Radut Talibin, Al-Kharshi, Mughni. Jadi, saksi tak cukup. Sepatutnya dua orang. Tadi kita bicara dua orang lelaki tu dia seorang budak ke. Budak puai ke mana ke. Jadi itu adalah dalil yang kita kata bukti yang tak cukup. Nak tambah lagi kena saksi, kena pengakuan dan macam-macam lah dah. Qarinah, perbincangan kita qarinah lepas ni dah. Jadi benda-benda gini kena tak cukup, maka dia kena sumpah dah. Orang yang tertuduh tu kena sumpah dah. Untuk melepaskan daripada hukum itulah kisos dan sebagainya. Indikasi ini ada petunjuk ini menurut jumhur ulama antara lain Syafi'i, Ahmad dan Ibn Munzir. Boleh menjadi syarat untuk diberlakukannya sumpah. Mereka berdalil dengan dalil berikut. Dalil pertama dah. Kalau ada bukti yang tak cukup, tapi hujah petunjuk yang tidak cukup dah. Dah tidak jelas mana, tapi boleh tuduh dah, dan orang itu kena sumpah dah. Orang yang tertuduh. Dalam hadis riwayat Sahal bin Abi Khasamah ada bukti indikatif, petunjuk yang menunjukkan adanya permusuhan antara sahabat Ansar dengan orang Yahudi Khaybar. Ada dah kisah-kisah lama balah ni. Mereka mengatakan kami tidak mempunyai musuh di Khaybar selain orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang balas sama dia. Ada Rabi Haki dan dengan lafaz ni. Style kita zaman dulu kat tapa, tak ada pasal-pasal dah. Lalu kat kapur dia tapa, wisalah kau gitulah maksudnya. Dia balas kat ia akan jadi tidak mungkin berlaku pembunuhan. Lepas tu hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. La yu'tan nasu bid'awahum ladda'an nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yamin 'ala mudda'a 'alaih. Kalau saja manusia diberikan kebebasan dengan dakwaan mereka, tentu saja satu kaum akan mengklaim darah orang lain dan harta mereka. Akan tetapi sumpah diberikan sebagai hak bagi yang tertuduh. Orang kena tuduh tu dia berhak untuk balas balik, mengingkari tuduhan itu dengan sumpah. Hadis sahih dah. Yang ketiga, hujah ketiga dalil ini. Pada asalnya terdakwa bebas dari dakwaan, tidak berbohong, ucapannya boleh terima sebagaimana dakwaan-dakwaan lainnya dan tidak perlu ada sumpah. Itu asal dia dah. Kena nak tuduh-tuduh ni kena ada bukti sampingan. Tidak besar apa ada seorang tertengok ke budak kecil tengok dah. Yang keempatnya, sebagai terdakwa orang tertuduh, seorang tidak dikenai keharusan bersumpah dalam perkara pembunuhan kecuali ada bukti sampingan, walaupun tak cukup dah. Sementara itu di pihak lain, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya tidak mensyaratkan adanya bukti indikatif, bukti sampingan yang tak cukup tadi dalam hal perlakuan sumpah. Hujah mereka dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang lelaki yang ditemukan dalam keadaan terbunuh di antara dua orang yang hidup. Kemudian Umar meminta mereka bersumpah sebanyak 50 kali.
untuk kemudian memutuskan diat terhadap orang yang lebih dekat dengannya. Orang-orang berhujah, demi Allah, sumpah kami tidak akan boleh memenuhi harta-harta kami dan harta kami tidak akan mampu memenuhi sumpah kami. Umar menjawab, darah dan harta kalian dilindungi. Sanadnya dhaif, hadits Baihaqi. Pernyataan ini dapat disanggah bahawa asal dari Umar itu tidaklah valid. Jika memang benar, kemungkinan orang yang tersebut mengakui telah melakukan pembunuhan, namun tanpa sengaja, dan mereka menolak jika disebut dengan sengaja. Atau kemungkinan lainnya, Umar menunjukkan indikasi yang menguatkan syubhat kesebaran pendapat pelaku. Dia orang jual repot tu tak jelas dah. Jual repot ada dua orang dikuasai pembunuhan tu. Jadi indikatif tu, petunjuk tu tidak jelas, maka tidak boleh terus jatuh hukum lagi lah, kena cari bukti lain lah. Tapi kalau dia ada bukti samping ada sikit-sikit, barulah boleh jatuh kena sumpah lah, 50 kali sumpah orang yang dituduh. Yang keempat, kesepakatan ahli waris wali dalam pengajuan dakwaan. Jika ada sebahagian di antara mereka yang menuduh, sedangkan sebahagian lain engkar, maka sumpah kesamah tidak diberlakukan. Tak cukup dah. Jadi orang tuduh, mungkin skapo tuduh, orang kapo tuduh. Sumpah kesamah tidak berlaku lah dah. Pertanyaannya, apakah wanita-wanita boleh dimasukkan dalam sumpah jika mereka termasuk wali korban, wali yang kena bunuh ada, anak beranak kena bunuh. Dalam hal ini berkembang 3 pendapat. Mukhtasar At-Tahawi, Ad-Dasuqi, Mughni Muhtaj, Al-Ghuni dengan Syarhul Kabir. Jadi ni sumpah hak penuduh pula sumpah ni nak. Jadi ada 3 pendapat. Pertama, wanita tidak boleh diminta untuk bersumpah dalam kes pembunuhan jika kebetulan orang yang bersedia bersumpah kurang dari 50 orang. Jadi artinya ni tidak minta lah. Kalau kurang 50 orang pun tak minta. Maka sumpah tersebut terus diulang-ulang sampai mencapai 50 kali lah. Sumpah tak perlu 50 orang. Biasa cukup 50 kali sumpah lah. Artinya tak boleh ambil wakil sumpah, nak cukup 50 lah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad serta diamini, diterima pendapat itu oleh Rabi'ah Al-Thawri, Al-Laysi dan Al-Zu'i. Para ulama tersebut mengatakan sumpah merupakan hujah yang boleh menetapkan adanya pembunuhan secara sengaja. Maka sumpah tidak boleh didengari dari wanita. Alasan lain terkait hukuman pidana kejahatan yang dituduhkan dalam pembunuhan, maka tidak ada campur tangan wanita dalam penetapan hal tersebut. Aku, yakni Abu Malik, katakan mereka boleh berhujah dengan hadis riwayat Sa'id bin Musayyib yang mengatakan sumpah dalam kes pembunuhan tidak boleh kurang dari 50 orang. Jika kesaksian mereka kurang atau ada salah seorang di antara mereka yang menyangkal, maka sumpah mereka tertolak. Jadi tak boleh pakai belakang dah. Sanadnya sahih, Abdul Razak dan Baihaqi. Kedua, pendapat kedua, para wanita boleh bersumpah dalam kes pembunuhan tidak sengaja, bukan pembunuhan yang disengajakan. Ini adalah pendapat mazhab Imam Malik. Tak sengaja saja dah. Yang ketiga, pendapat ketiga, para wanita boleh dimasukkan dalam sumpah jika mereka termasuk para ahli waris. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Jika korban mempunyai ahli waris, maka sumpah tersebut dibahagi sesuai dengan besar kecil bahagian warisannya. Dalam hal ini tidak ada perbezaan antara ahli waris lelaki dan wanita, perempuan. Dalil menunjukkan hal tersebut adalah kias pada hal-hal yang boleh disumpahi. Boleh berlaku. Imam Syafi'i ini boleh berlaku. Apa dah. Yang kelima dah. Dakwaan tidak saling bertentangan. Jika sebelum meninggal korban sempat berkata yang membunuhku adalah fulan secara sengaja, sementara keluarga korban mengatakan bahawa fulan membunuhnya secara tersalah atau sebaliknya, maka tidak ada sumpah bagi mereka. Hak mereka pun dianggap gugur dan mereka tidak boleh merujuk pada ucapan korban si mati. Begitu pula seandainya sebahagian dari keluarga korban keluarga semati menuduh seorang sahaja yang telah membunuh korban, sedangkan yang lain menuduh bahawa pelaku melakukannya secara berkelompok, maka dakwaan kedua tidak sah kerana bertentangan dengan dakwaan pertama. Itulah ni kata syubhah lah, keraguan timbul dah. Sebagai ulama menyebutkan syarat lain yang masih tersisihkan sebagai pelengkap, iaitu dakwaan mestilah terperinci. Dalam tubuh korban mesti terdapat bekas pembunuhan. Korban mesti ditemukan di suatu tempat yang dimiliki oleh seseorang. Korban mesti Muslim dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Perbahasa tu kalau dia kitab-kitab fiqh lagi detail dah. Kitab kita ni ringkas dah ni, walaupun ni menjilid dah. Yang keempat, tata cara pelaksanaan qasamah, sumpah dah. Rujuk Ibn Abidin Ad-Dasuqi, Mughni Muhtaj, Al-Mughni dengan Syarhul Kabir dan Majmu' Fatawa. Tata cara pelaksanaan sumpah dah. Jumhur ulama di antaranya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Rabi'ah, Al-Layth dan yang lainnya menyatakan bahawa sumpah qasamah diarahkan pada pendakwa, orang yang dituduh.
Mereka dibebani untuk bersumpah demi memastikan dakwaan mereka dan memberikan keputusan hukum yang menguntungkan mereka. Siapa yang kena sumpah dulu, sepatutnya pendakwa sumpah dulu. Namun jika mereka menolak, maka sumpah diarahkan kepada terdakwa. Mereka tak sesumpah, barulah orang yang kena tuduh tu bersumpah. Mula-mula ahli waris wali korban disumpah 50 kali dia. Jadi ahli waris anak beranak yang kena bunuh tu disumpah 50 kali. Jika mereka mau bersumpah, maka dakwaan mereka dianggap benar. Dan vonis hukum dimenangkan oleh mereka, baik qisas ataupun diat. Jika mereka enggan bersumpah, maka terdakwa disumpah sebanyak 50 kali. Dan ia bebas dari dakwaan sama sekali dah. Kalau orang terdakwa tu dia sumpah pula 50 kali, terbebaslah dah. Sumpahnya adalah demi Allah saya tidak membunuh korban. Saya juga tidak bekerjasama untuk membunuhnya dan tidak pula menyebabkan kematiannya. Gitulah. Sumpah menafikan dah. Jika para pendakwa tidak mahu bersumpah, maka tetapi mereka juga tidak menerima sumpah yang diucapkan oleh terdakwa, maka terdakwa tetap bebas dan diat korban menurut mazhab Hanbali kecuali mazhab Maliki Syafi'i diambil dari Baitul Mal. Jadi tak jumpa pembunuh ni tak mengaku belaka, maka ambil daripada harta kerajaan lah. Jadi kerajaan tak boleh selesai masalah tu dah, tanggungjawab kerajaan. Aku yang ni Abu Malik katakan pendapat kalangan mazhab Hanbali ini sesuai dengan hadis riwayat Sahal di atas. Jadi kena ambil daripada harta Baitul Mal lah. Jika para terdakwa menolak untuk bersumpah, yang penuduh tu terdakwa yang kena tuduh tu tak boleh bersumpah, maka menurut kalangan ulama mazhab Syafi'i, sumpah diserahkan lagi kepada pendakwa. Bagi balik kepada penuduh dah. Jika mereka bersumpah, maka terdakwa dihukum. Sedangkan jika mereka menolak bersumpah, maka tidak ada diat apapun untuk mereka. Hiasan ni pendakwa. Lepas tu kena dakwa, kena tuduh nah. Lepas tak saya balik, pendakwa mula dah. Kalau pakat tiga round dia pusing ni tak saya lagi kak. Tidak ada diat lah. Kasnyak gitu lah. Sedangkan menurut kalangan ulama mazhab Maliki, jika menolak bersumpah, terdakwa dipenjara. Kena tuduh tu dipenjara sampai mereka mau bersumpah atau meninggal dunia. Ada pun yang sependapat terdakwa harus dicambuk atau ditahan selama setahun. Kalau tak ada bukti tu tak cukup dah hukum kisah ke diat dah. Maka kena jaga dulu dah. Kena jaga dulu sampai selesai lah. Ditahan selama setahun kau cari bukti ke apa tak. Dalil yang digunakan oleh jumhur ulama dalam memberlakukan sumpah bagi pendakwa adalah hadis riwayat Sahal bin Abu Khasamah di atas. Sementara itu Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, An-Nakhai menyatakan bahawa mula-mula sumpah dalam qasamah dimintakan kepada terdakwa. Maksudnya orang yang ni khilaf lah, ada kata pendakwa dulu, ada terdakwa ni kata kepada terdakwa dulu ya. Dia kena tuduh dulu. Jika para terdakwa orang kampung terdakwa kah mau bersumpah, maka dia dikenakan pada penduduk sebuah daerah tempat ditemukannya korban terbunuh. Hal ini diriwayatkan dari putusan Umar bin Khattab. Dia kata gitu dah. Orang kampung yang kena bunuh, tempat kena bunuh lah. Mereka berdalil dengan hadis Sa'ad bin Ubaid dari Bashir bin Yasar. Dia mengatakan bahawa seorang lelaki dari kalangan sahabat Ansar yang bernama Sahal bin Abi Khasmah memberitahukan kepadanya bahawa ada serombongan orang dari kaumnya pergi ke Khaybar, namun kemudian mereka berpencar. Keesokan harinya mereka dapati salah seorang di antara mereka terbunuh. Mereka pun berkata pada orang di sana, kalian telah membunuh sahabat kami. Orang tersebut menjawab, kami tidak membunuhnya dan kami pun tidak tahu siapa yang membunuhnya. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, kami pergi ke Khaybar, kemudian kami mendapati salah seorang dari kami terbunuh. Beliau bertanya, Al-Kubra, Al-Kubra. Hendaklah yang berbicara orang yang paling tua. Hendaklah yang berbicara yang orang yang paling tua. Beliau lalu bersabda, ta'tuna bil bainah ala man qatlahu. Kalian akan menunjukkan kepadaku bukti tentang orang yang membunuhnya? Ada bukti ke tak? Mereka menjawab, kami tidak mempunyai bukti. Kemudian Nabi SAW, fayahlifuna, ataukah mereka bersumpah? Mereka menjawab, kami tidak terima sumpah orang Yahudi. Kerana tidak ingin perpanjangkan kes mereka, Nabi SAW pun menebus diat dengan mengambil 100 ekor unta dari Baitul Mal. Dari hadis ini, para ulama mengatakan hal pertama kali yang dituntut dalam dakwaan adalah bukti dari pendakwa. Kena minta bukti dari penuduh. Sebagaimana dakwaan yang lain, jika pendakwa tidak mempunyai bukti, maka sumpah diserahkan pada terdakwa dengan 50 kali bersumpah. Gitu. Jika mereka mahu bersumpah, maka mereka akan bebas dari dakwaan. Masalah selesai dan mereka hanya dikenai pembayaran diat.
Ada kata kena bayar dia, ada kata tak lah. Okey, pendapat yang kuat. Aku yang ni Abu Malik katakan pendapat jumhur ulama lebih kuat. Sebab tidak ada salahnya meminta pendakwa, orang yang penduduk, untuk menghadirkan bukti sebelum menyumpah mereka. Sebagai upaya sinkronisasi semua riwayat dah. Jadi suruh dia betul bukti dulu, lepas tu suruh dia sumpah. Kendati ada sebagai ulama yang menganggap penyebutan bukti tanpa sumpah sebagai sebuah kesamaran. Apalagi jika terima pernyataan bahawa tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang tinggal di Khaybar bersama komuniti Yahudi. Terkait dengan pernyataan Imam Abu Hanifah bahawa terdakwa disumpah sekaligus dikenai pembayaran diat. Pendapat Abu Hanifah lah. Para ulama mengatakan, rujuk Ma'ani Musliman karya Al-Khatabi dan Syarh Sunnah karya Al-Baghawi, tidak ada satu pun dalil yang menerangkan adanya sumpah yang disertai dengan tanggungan diat. Dalil ada kata-kata dia sumpah kan, lepaslah diat dah hukumnya. Kalau sumpah no diat juga tak ada beza sumpah dah. Okey. Sumpah hanya digunakan untuk kebebasan dari tuduhan maupun tuntutan atau penuntutan hak. Dia sumpah lepaslah. Sebagaimana pendapat ulama yang mengharuskan sumpah bersamaan dengan adanya saksi. Tak kira lah ada saksi, ada bukti ke. Tak ada saksi pun, kalau dia sumpah dia terlepas daripada bayaran dia. Itu pendapat jumhur ulama. Setakat itu sajalah kita dah masuk bab baru ni, bab dia. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.